Baik, para perwakilan sekalian, saya mengajak seluruh perwakilan untuk melihat pada muka surat yang ke-14, iaitu tentang satu bab yang dibentangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Din Tantawi tentang berkenaan dengan postmortem. Dan saya nak menyebut satu perkara teguran yang diberikan dalam kalangan Eskopas Melaka yang diamanahkan kepada saya untuk membentangkan teguran berkenaan dengan sikap strategi yang kita buat dalam postmortem kita pada PRU 13. Saya akan bawa beberapa fakta kes yang berlaku di Melaka khususnya, yang mungkin boleh sahabat-sahabat dalam kalangan perwakilan boleh bawa ke peringkat cawangan untuk dimuhasabahkan. Ia berkenaan dengan strategi. Pemuda, pada saya pemuda yang bertakwa adalah pemuda yang merubah strategi untuk didapatkan natijah yang berbeza tau. Dan pemuda yang mungkin dia hilang sikit ketakwaan dia ialah pemuda yang nak natijah yang berbeza tapi dok buat strategi yang sama. Dan keberlembagaan ini berlaku di peringkat, mungkin di peringkat cawangan sewaktu pilihan raya kita baru-baru ini. Saya melihat dalam Facebook, dalam TV dan sebagainya, ahli-ahli PAS kadang-kadang leka untuk bermain dengan imej-imej, simbol-simbol bendera yang cantik, buat wow, buat meriam, apa lagi nak buat dan sebagainya, dengan bentuk cincin, bentuk macam-macam. Bila mana kita turun ke cawangan untuk kita nak minta list rumah yang atas pagang untuk kita pergi, gagal sediakan. Jadi kaedah ini, strategi ini tidak bertepatan dengan kaedah yang lebih aula. Kalau kita rajin buat pasang bendera 2-3 pagi, tetapi bila nak turun padang besok, seorang pun tak boleh bangun untuk turun padang ke rumah-rumah cari orang-orang yang baif untuk kita jumpa. Ini tidak ada satu bentuk mekanisme strategi yang baik. Saya sendiri secara pengalaman saya pernah menelefon sahabat-sahabat dalam parti rakan kita DAP, minta dia bendera untuk kita pasang di kita punya don. Apa jawapan dia? Dia kata, I'm sorry, tahun ni kita tak ada tempah bendera. DAP tahun ni dia kata dia tak tempah bendera untuk pilihan raya PRU 13, tak tempah bendera. DAP Melaka 8 kursi bertanding, menang 6. So mana yang lebih sunatullah? Siapa yang memenjayakan DAP? Ada Tuhan lain yang menjayakan dia ke? Allah yang memberikan kejayaan kepada dia. Kenapa tidak memberikan kejayaan kepada kita? Dalam perkara ini, pada pandangan kami, DAP telah ada satu sikap sunatullah lebih banding kita. Dia berusaha, dia berjaya. Dan orang-orang yang tak strategis dalam melaksanakan gerak kerja dia peringkat gerakan Islam dan sebagainya, tak ada usaha, dia tak boleh berjaya. Seorang pelajar yang nak dapat keputusan cemerlang dalam SPM, kalau tak pergi tuition, tak pergi kelas, semua tak pergi, tiba-tiba dok baca yasin je, dia boleh berjaya ke? Orang-orang yang bukan Islam, yang mungkin memakan khinzir yang kita sensitif kan, dia boleh berjaya dapat 9 ini sebabkan dia mereka orang-orang yang berusaha. Sunnatullah, siapa berusaha dia berjaya. Ketua Pemuda PAS Melaka sesi yang lalu, Saudara Yuhizat, menegur perkara ini dalam ucap pertama beliau, dan perkara ini sangat menyentuh hati para perwakilan di Melaka sesi yang lalu. Agenda tarbiyah ini, nilai tambahan, saya melihat kadang-kadang dalam kalangan ahli-ahli PAS, mereka sebut tentang tarbiyah, semua orang akan bercakap tentang taujihat, kata-kata semangat daripada sirah-sirah Nabi SAW. Berhenti sekitar itu. Kita mesti berjuang seperti Nabi, mesti itu seperti Nabi. Penuh sirah-sirah Nabi SAW yang baik untuk kita mengambil istifadah kebaikan daripada semangat perjuangan Nabi SAW. Tetapi pada pandangan Melaka, kadang-kadang sikap kita sebagai orang yang ditarbiyah bukan sekadar kita nak cerita tentang sirah. Pada saya, kefahaman fiqh, macam-macam fiqh yang perlu kita faham, kaedah-kaedah untuk kita membuat konklusi hukum atas suatu perkara itu perlu dihadam tingkat manhaj tarbiyah. Dan saya Melaka memberikan cadangan lagi, untuk manhaj tarbiyah kita ini ada kaedah-kaedah fiqh yang para ulama kontemporari juga buat untuk kita hadam, merupakan fiqhul waqi', fiqhul ma'alat, fiqhul awlawiyat, dan yang paling penting fiqhul maqasid. Bagaimana nak tahu tentang kaedah-kaedah
mencari ataupun mengenal pasti setiap nas hadis-hadis Nabi SAW yang dah boleh kita kesan tujuan Nabi sampaikan. Dan baru-baru ni bila mana ilmuwan muda UMNO Fathul Bari menyebut tentang harga barang naik ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bagi hadis Nabi SAW, berapa ramai adik-adik pemuda PAS yang ditarbiyah boleh jawab perkara ini mengikut lunas-lunas fiqhul maqasid ataupun kefahaman kepada tujuan-tujuan pensyariatan itu disampaikan. Dan saya memberikan memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh-tokoh ilmuwan kita di Malaysia. Fadil Dr. Mazhar pun ada sebut perkara ini, menjawab dengan cara yang baik mengikut lunas fiqhul maqasid dan sebagainya. Masa seminit lagi. Seminit. Kemudian saya mengajak seluruh ahli perwakilan sekalian melihat pada muka surat yang ke-20 mengenai budaya politik baru, menguasai budaya politik baru. Dan Melaka bersetuju supaya budaya berwacana, berdialog dan juga berforum diteruskan juga dan juga diperkasakan secara meluas dalam kalangan kawasan-kawasan dan sebagainya. Budaya-budaya ini dia ialah budaya yang pada pandangan saya sendiri, dia ialah budaya yang sangat-sangat baik yang boleh menambah kecerdikan serta kematangan kita berpolitik. Dan baru-baru ni pada saya ada satu isu yang kita bersama dengan rakan tahluf kita yang mengeluarkan sedikit kata-kata yang kita rasa macam mengguris kita punya hati kerana menyentuh tentang sensitiviti agama seorang rakan tahluf kita yang bukan Islam. Dan kita sepatutnya mengambil sikap untuk berdialog ataupun kita nak berwacana, kita nak ajak dia untuk memahami apa sebenarnya yang dia maksudkan. Saya melihat beberapa komen-komen, kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita dalam kalangan ahli-ahli kita sensitif, emosi sampai ke titisan darah terakhir nak mempertahankan kenyataan. Ya akhi, ini politik. Buat apa kita nak sampai titisan darah yang terakhir ni? Ini bukan Palestin, bukan nak pergi bunuh Zionis sampai nak tahan ke titisan darah terakhir. Pada saya, setiap clash, khilaf yang berlaku, setiap pandangan yang bertembung antara kita dengan rakan-rakan tahluf kita, dia raikan dengan toleransi, sikap toleransi. Kita tak mungkin kita semua ni bersatu fikrah semua, tak mungkin. Kerana Islam tu sendiri ada toleransi dengan pelbagai orang-orang yang berbagai. Termasuklah sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Kita ni kadang sikap kita, orang bukan Islam ni kan, pergi masjid tak boleh, baca Quran tak boleh, sebut nama Allah tak boleh, apa lagi tak boleh. Lepas tu bila dia blur dengan Islam, kita duk main titisan darah terakhir dengan dia, pening dia. Dan untuk terakhirnya, sahabat-sahabat perwakilan sekalian, pada malam tadi kita telah memberikan banyak anugerah kepada kita punya selebriti. Ini satu pencapaian yang saya rasa biasa berlaku dalam PAS dan juga dalam Pakatan Rakyat baru-baru ini. Banyak selebriti yang pada saya semakin cenderung dengan Pakatan Rakyat, alhamdulillah. Saya nak mencadangkan, malam tadi saya sempat jumpa dengan sahabat-sahabat daripada Melaka, mencadangkan supaya kita meluaskan lagi kita punya penghargaan, terutama juga pada ilmuwan-ilmuwan dalam negara kita, tokoh-tokoh dalam negara kita yang walaupun mereka bukan berada dalam kalangan parti PAS, tapi idea serta hujah mereka telah banyak mengembangkan, membantu masyarakat Muslim terutamanya dekat Malaysia itu memahami Islam itu sendiri. Ada banyak nama-nama yang boleh saya sebutkan seperti Dr. Zahruddin Abdul Rahman, Ustaz Zahazan dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain, Ustaz Zulkifli Al-Baqi dan sebagainya. Saya rasa kita perlu hargai kerana ada banyak isu-isu agama terutamanya yang kita tak jawab secara kemas telah dibantu oleh kumpulan-kumpulan ini. Dan pada saya, sikap mencari kawan lebih bagus daripada kita kadang-kadang mencari musuh dengan orang-orang yang sebenarnya seangkatan dengan kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, para perwakilan serta seluruh staf pemimpinan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali pengurusi, kami dan pemuda PAS Negeri Melaka mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi ataupun yang bersama dengan panggilan kami Ustaz Din Tonto UDT atas jasa dan juga keringat yang beliau curahkan kepada pemuda PAS dua penggal pemerintahan beliau. Dan mudah-mudahan semua sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan seterusnya. Pahang, diminta bersedia dan